Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan Fadil penceramah undangan kita pada malam ini, Pengguru Syekh Muhammad Zainal Asri Haji Ramli, dan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Taala kerana pada malam ini, pada malam 18 Rejab, dapat kita bersua dengan Tuan Guru yang kita kasihi Al-Fadil Syekh Muhammad Zainal Asri Ramli yang bersiaran daripada Kuala Nerang, Kedah. Dan kami di sini di Ipoh Perak, di Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah, Kota Raja Ipoh, Ma'had peninggalan almarhum Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Apa khabar Syekh? Alhamdulillah bi khair. Ramai ingat program kita malam ni di Ipoh. Yang nak mai orang kata majlis kita malam ni, tapi saya kata ni ceramah online. Jadi orang Ipoh, orang Perak ni rindu sangat Syekh bertandang lagi ke Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah Kota Raja Ipoh. So nanti lepas PKP, lepas boleh rentas negeri daerah, kita cuba atok program kat sini insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, pada malam ini tuan-tuan sidang penonton, kita akan berkongsi ataupun mengutip mutiara ilmu dengan Al-Fadil Syekh Muhammad Zainal Asri dalam kita memasuki bulan Rejab ini, dah 18 Rejab, malam 18 Rejab. Salah satu peristiwa besar berlaku dalam bulan Rejab ialah peristiwa Isra' wal Mi'raj. Rasulullah SAW di Isra' dan di Mi'raj kan. Jadi kita selalu dengar dah program Isra' Mi'raj, ceramah dan sebagainya. Tapi ini sebagai memperingati, mudah-mudahan ada ibrah yang kita boleh ambil pada pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah sidang penonton bolehlah bagi respon ataupun kongsikan, sharekan program kita malam ini pada semua sahabat-sahabat kita yang lain insyaAllah. Tanpa melengahkan masa, saya persilakan Fadil, Tuan Guru kita yang dikasihi untuk memulakan majlis kita. Dan mari sama-sama kita mulakan juga dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Yang tertolong ambil surat tajam, ambil pani berah-berah tu yang tak dikinti. Alhamdulillah pada malam ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk kita bersama
pada malam ini dalam kuliah online anjuran Kota Raja Ipoh Perak. Terima kasih Datuk Azhan yang telah memberi laluan kepada kita untuk sama-sama kita mengambil iktibar daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Sebenarnya peristiwa ini peristiwa yang sangat luas dan perbahasannya ialah merupakan perbahasan ilmu yang sangat luas. Cumanya kita pada malam ini kita ingin mengambil beberapa part ataupun beberapa bahagian saja daripada keseluruhan peristiwa yang sangat hebat ini. Peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ialah merupakan salah satu di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini peristiwa yang sangat hebat. Kerana berlaku suatu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam yang Nabi diizinkan untuk sampai, yang hanya alam itu sampai dengan roh kalau siapa-siapa nak pergi lah. Tapi Nabi SAW telah pun diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai ke alam yang kalau nak sampai dengan roh itu, Nabi telah pergi dengan roh dan jasad. Itu yang hebat. Sebagai contoh, Nabi kita SAW telah sampai pun ke syurga dan telah pun sampai ke neraka. Seperti mana yang Nabi sebut, uritun nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa wal aghniya. Diperlihatkan aku akan neraka, maka yang kulihat di dalamnya ialah ramai orang-orang perempuan dan ramai pula orang-orang kaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Neraka, syurga ni alam apa? Neraka dan surga ialah alam akhirat. Alam akhirat ni yang siapa pun nak pergi, dia kena mati dulu, barulah akan sampai ke alam akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Nabi kita SAW telah pun disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mati terlebih dulu. Tapi Nabi kita SAW telah pun sampai ke sana dengan roh dan jasad tanpa didahului oleh mati. Itulah hebatnya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Ni banyak tolong ni bagi laluan sikit lepas ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitulah perjalanan yang hebat yang telah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Isra' ni perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Sementara Al-Mi'raj ialah perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada Baitul Maqdis ke langit yang tinggi. Maka dipanggil, gabungan perjalanan itu ialah Al-Isra' wal Mi'raj. Isra' ni dia pada Asra. Asra ni maknanya berjalan malam. Tu ada lagi tak tu? Ambil semua tu, gula-gula.
sallallahu alaihi wasallam. Asra ni mana Isra mana perjalanan malam. Perjalanan malam. Perjalanan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tempuh itu perjalanan malam. Tetapi perjalanan daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha yang tinggi itu, di sana tidak ada istilah malam. Malam ni hanyalah istilah yang kita namakan. Kalau berlaku di alam dunia, dunia ni dia ada malam dan siang. Sementara perjalanan ke alam sana, perjalanan yang tidak ada malam dan siang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa Aina? Buka pintu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menempuh satu perjalanan yang tinggi. Mungkin kita bayang macam ni. Allahumma salli ala sayyidina. Doa belakang masuk. Memang belakang tu masuk dalam rumah. Mainlah masuk dalam rumah. Okey. Cuba. Senang cuba. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin kita membayangkan seperti mana jika kita tengok melalui gambar-gambar yang kita tengok daripada Baitul Maqdis, daripada bawah sana alam dunia sampai ke atas tu kita dibayang dan diperlihatkan dengan macam gelap. Gambar tu macam gelap. Sebenarnya alam yang kita lihat tu di sebaliknya ialah alam yang begitu gilang gemilang. Alam yang begitu gilang gemilang. Semalam itu ialah malam pertemuan di antara kekasih dengan kekasih. Pertemuan di antara Allah Subhanahu wa taala dan insan yang paling Allah kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam itu telah sampai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di suatu alam yang dijanji pada manusia. Itu alam akhirat. Alam syurga ataupun alam neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam peristiwa itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan neraka. Uritun nar. Telah diperlihatkan aku akan neraka. Neraka ni ialah suatu alam kehidupan yang kita semua tak mau masuk ke sana walaupun satu saat. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi satu petunjuk pada kita untuk kita selalu mengelak diri daripada dimasukkan ke dalam neraka. Seperti mana yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada kita, lepas sembahyang kita disunatkan untuk menyebut Allahumma ajirni minan nar. Wahai Tuhan, elakkan aku, selamatkan aku daripada api neraka. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Dan Nabi tak baca pun Allahumma ajirna, Nabi baca Allahumma ajirni. Kenapa Nabi tak baca Allahumma ajirna? Selamatkan kami, lindungkan kami.
Tapi Nabi baca Allahumma ajirni. Sebab Nabi nak setiap orang membaca. Setiap orang dikehendaki untuk menyelamatkan diri sendiri daripada api neraka. Kalau Nabi kita SAW baca Allahumma ajirna, para sahabat cukup dengan kata amin. Wahai walhal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW baca Allahumma ajirni. Maknanya, wahai Tuhanku, lindungkan aku, selamatkan aku daripada api neraka. Segi kita fikir, manakan mungkin Nabi SAW akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebab neraka itu pun dicipta kerana Muhammad. Jadi Nabi kita SAW baca Allahumma ajirni sebab Nabi nak suruh kita baca. Setiap orang itu mesti baca. Tak cukup dengan Allahumma ajirna minan nar dan diaminkan. Malah setiap orang mesti membaca, wahai Tuhan selamatkan aku daripada api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Nabi kita SAW sesaat diperlihatkan neraka. Nabi kita SAW melihat dalam neraka ramai orang perempuan dan ramai orang-orang kaya. Baik. Orang perempuan yang Nabi lihat ramai masuk ke neraka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana orang perempuan ni sesaat ditanya oleh sahabiyah, pasal apa orang perempuan ramai masuk neraka? Maka yang Nabi jawab ialah yakfurnal ashir. Mereka kufur kepada suami-suami mereka. Nak tahu cerita orang perempuan ni, tengok drama. Dalam drama ni, dia menceritakan ahwal orang perempuan dengan suami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana orang perempuan dengan suami? Macam dalam drama. Mempertikaikan suami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Marah-marah suami. Dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan orang perempuan masuk neraka. Sedangkan orang perempuan, seperti mana yang Nabi kita sebut, pada saat satu orang perempuan datang jumpa Rasulullah. Bila mana orang perempuan ni mai jumpa dengan Nabi kita SAW, minta Nabi bagi tausiah, Nabi bagi peringatan, Nabi bagi nasihat. Wahai Rasulullah, awsini, wasiatkan aku. Tinggallah apa-apa pesan pada aku. Langsung Nabi kita kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu ada suami? Ada Rasulullah. Balik kepada suami kamu. Berkhidmatlah kepada dia. Dan Nabi sambung di hujung perkataan Nabi itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah Nabi kata, fa innahu naruki wa jannatuki. Balik khidmat pada suami kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suami kamu ialah neraka kamu atau syurga kamu. Mana orang perempuan kalau dia mati dalam keadaan dia mendapat keredaan suami, dia akan masuk syurga. Tapi kalau dia mati, dia tidak sempat mendapat keredaan suami, dia pasti akan masuk dalam neraka. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang perempuan yang baik-baik, yang salihah, akan selalu memperhatikan macam mana dia di hati suami dia. Bagaimana dia mati? Adakah dia mati dalam keadaan suaminya meredai dia? Kalau suami dia kata kepada orang selepas daripada mati isteri dia, tak samalah nak cari yang nombor dua ataupun nak cari pengganti, takkan sama dengan yang telah pergi meninggalkan.
Maknanya isteri dia akan masuk syurga. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana banyak juga orang perempuan yang tak duduk di hati suami. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang perempuan nak bertempat di hati suami itu ialah satu perjuangan. Kadang-kadang yang isteri nak, yang suami tak mau. Cuba tengok mak-mak kita. Hampir-hampirlah boleh kita kata mak-mak kita ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia tak masak yang dia suka, dia masak yang suami dia suka. Menyebabkan anak-anak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad akan turun minat makanan tu ikut ayah. Sebab hari-hari mak masak yang ayah suka. Mak ni lama-lama sekali ikut ataupun peluang pergi rumah orang masak favourite dia, barulah dia rasa dia suka. Tapi hari dia masak yang ayah suka, dia pun tanya, ayah hang nak makan apa? Dia orang tua dulu, ayah hang nak makan apa? Kalau modern sikit, hari ni yang nak makan apa? Jadi pada ketika dia beritahu nak makan apa tu, suami akan beritahu yang dia nak makan. Jadi subhanallah, misalnya Sayyidina Muhammad, itulah satu perjuangan untuk bertempat di hati suami. Anak-anak banat ni, saya narik perhatian, kamu kena pandai masak. Pandai masak? Pandai. Orang nak pandai masak? Oh, alhamdulillah, anggur sangat. Siapa pandai masak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu terbaik. Betul, perempuan ni kena ada kursus rumah tangga. Selalunya lah orang duk kata betul itu pun tak betul ikut. Hak tak pandai masak ni, hak duk asrama. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pandai masak ada rumah. Hak duk tengok mak masak, hak duk khidmat masak hari-hari kat mak. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak itlak juga. Tak itlak, tak semestinya juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin semua-semua ni champion masak. Satu masa satu orang tu nak cerita, bini lawa. Tengok suami biasa je, tapi bini tu lawa. Dapatlah 2-3 orang anak. Lepas tu ustaz dengar, lepas tu dia Mesir bercerai. Punca perceraian salah Sayyidina Muhammad satu ya, bini tak kerti masak. Hari-hari ajak makan kedai, main kerap tu lagi. Bini ni suami nak juga. Ya, masaklah. Tak apa bang, kita makan kedai, kita ada duit. Lama-lama suami tinggal. Sebab orang perempuan ni, bekas tangan dia tu, itulah yang menjerak dalam hati suami perasaan kasih. Orang perempuan pula bila dia basuh, dia masak nasi, masalah Sayyidina Muhammad, dia basuh beras, dia salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia salawat tu dia akan menjerak ke hati suami. Dan dia masak pula dengan kasih sayang. Hak itulah point dia. So, makanan ni dia macam ni. Rasulullah, kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi Sayyidina Aisyah minum, Nabi nak minum pula, Nabi tengok di mana Sayyidina Aisyah letak mulut dia tadi. Nabi tengok tak mana Sayyidina Aisyah letak mulut. Nabi akan minum, tak mana Sayyidina Aisyah letak mulutnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah dipanggil kasih sayang, kita panggil mutabadilah. Kita bagi, dia bagi juga. Silih, tukar, saling tukar menukar. Baik. Ya subhanallah, jadi punca dia menyebabkan orang perempuan masuk makan banyak sebab salah banyak dengan suami. Orang perempuan, waktu suami nak pergi kerja, hulur tangan minta maaf.
Balik pula kerja, masalah Sayyidina Muhammad, minta maaf juga. Nabi cerita satu cerita. Pada Sayyidina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang perempuan, dia masuk syurga lebih dulu daripada kamu. Nabi kata pada Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah berdengar Nabi kata macam tu, teringin langsung nak tengok siapa yang masuk syurga dulu daripada dia. Siapalah kata Sayyidina Fatimah tu. Dia masuk syurga dulu daripada aku. Sedangkan Sayyidina Fatimah ni dia Sayyidatun Nisa Ahli Jannah. Tapi rendahnya anak Rasulullah ni, dia tak baca pasal apa aku masuk syurga belakang daripada seseorang yang masuk syurga dulu pada aku. Patut aku lah masuk syurga dulu, aku penghulu wanita dalam syurga. Tapi rendah dirinya anak Rasulullah Sayyidina Fatimah ni, dia kata Rasulullah, nak tahulah siapa? Nabi kata orang tu duduk di hujung kota Madinah. Kampungnya duduk di hujung kota Madinah. Akhirnya Sayyidina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Esok pagi-pagi cerah-cerah lah orang kata, terus pi jalan nak pi tengok tu orang yang masuk syurga dulu pada dia. Siapalah dia tu? Malam tidur tak lena, siang lepas subuh cerah-cerah langsung pi. Sampai di rumah orang ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Fatimah bagi salam. Dia keluar daripada rumah dia, orang perempuan ni jawab salam, dia kata Sayyidina Fatimah minta maaf, tak boleh izin Sayyidina Fatimah masuk sebab saya belum mendapat izin suami saya. Suami dia pergi kerja lah, Sayyidina Fatimah sampai. Macam ni Sayyidina Fatimah minta maaf, boleh tak esok Sayyidina Fatimah main lain, saya nak minta izin kat suami saya malam ni. Baik. Sayyidina balik, dia faham. Esok dia kali kedua, dia bawa anaknya Sayyidina Husain. Sampai di rumah perempuan tadi, perempuan tu keluar, Waalaikumsalam, Sayyidina Muhammad tengok Sayyidina Fatimah bawa anak. Allahu Akbar. Ya Allah, Sayyidina Fatimah lagi sekali minta maaf. Saya dah minta izin suami saya, tapi Sayyidina Fatimah seorang saja. Kalau main dengan anak ni, saya tak minta izin lagi. Boleh tak main esok? Kata Sayyidina, kata perempuan tadi, boleh main esok? Saya nak minta izin suami saya dulu. Baik. Faham. Minta maaf Sayyidina Fatimah, minta maaf banyak-banyak. Hari ketiga, masalah Sayyidina baru boleh masuk. Masuk tu sembanglah dengan perempuan yang masuk surga dulu pada dia. Sembang. Mungkin berpindah pada satu tajuk ke tajuk yang lain. Sampai suami dia balik tengah hari. Mana lama semua juga saya faham. Bila masa sampai tengah hari itu, dia kata Fatimah, boleh tak minta izin saya? Boleh. Dia masuk dalam bilik. Dia masuk dalam bilik, dia keluar. Ya Allah, dia make up ni, masalah saya nak, dah lah cantik, dia make up pula tak tahulah cantik arah mana. Masalah Sayyidina Muhammad ada tak? Kalau zaman dulu dia ada gincu. Kalau ada atas mata ni, buah atas mata, lepas tu bercelak, lepas tu tempek, bukan tempek bedak kot, tempek apa-apa. Dulu orang tempek macam tu kan. Dan ni orang turut. Orang apa tu? Krim. Tak tahu. Kami memang tak tahu lah. Tak pernah buh. Buh apa ni? Brusher. Blusher dengan brusher. Keluar Allahu Akbar. Lepas tu pula salah pergi tunggu langsung depan pintu. Sampai suami dia, salah Sayyidina Muhammad, tarik kain. Angkat kain. Sampai ke paras lutut. Mana mengorak suami dia.
Nak tarik perhatian suami tu. Ada Sayyidina Muhammad. Kalau Sayyidina Fatimah sabit pun. Sebab jaga sungguh suami dia. Ada Sayyidina Muhammad. Lepas tu, dalam waktu sama, dia bawa ayam. Segelas ayam. Ada Sayyidina Muhammad. Esok ni, bila kahwin esok, buat macam tu buat suami tau. Ngorat suami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayam. Kelas ayam. Lepas tu tak satu sebilah rotan. Bila suami dia balik, bagi ayak dulu. Salam. Ada Sayyidina. Zaman dulu tak ada ayak, orang je ikut jalan. Jadi bila suami balik, bagi ayak dulu. Panas. Suami dah minum. Bismillahirrahmanirrahim. Layan suami tahu tu. Ada Sayyidina. Lepas tu, bagi rotan pula kat suami. Suami dia bagi balik. Lepas tu, berpegangan tangan masuk bilik. Suami dia sini, Sayyidina Fatimah tengok. Lepas tu, baru dia keluar. Sayyidina Fatimah faham. Inilah yang menyebabkan dia masuk syurga. Sebab dia begitu memberi hati pada suami dia, sebab dia melayan suami dia. So, ada orang perempuan ni, dia kena layan suami. Saudara Sayyidina Ahmad, dia kena layan suami. Suami lah raja dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia mesti bergantung di suami dia. Ada orang perempuan, dia tak perlu bergantung dia tak perlu bergantung pada suami dah. Duit ada, kereta ada, duit banyak. Saudara Sayyidina Muhammad tak bergantung pada suami dah. Tapi orang yang bergantung pada suami, Saudara Sayyidina Muhammad, tu satu perkara yang sangat mahal kalau dimiliki oleh seorang perempuan. Untuk orang perempuan ni, sebaik-baik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tempat dia ialah dekat dengan suami dia. Ada orang perempuan yang suka duduk berjauhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suami duduk di mana hala tu, dia suka duduk jauh dari suami dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih buruk lagi, dia berkenan dekat orang lain pula, dia tinggal suami dia. Lagi buruk. Situasi ni banyak berlaku dalam masyarakat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, perempuan tadi dia masuk syurga lebih dulu daripada Sayyidina Fatimah. Dulu tu macam mana? Sebab dialah yang Allah takdirkan esok. Dialah yang menuntun unta Sayyidina Fatimah untuk masuk dalam syurga. Faham tak? Sayyidina Fatimah masuk syurga dituntun untanya oleh perempuan tadi. Kalau macam tu, tuntun takkan duduk belakang kot. Faham? Tuntun kena duduk depan, tarik unta kan. Perempuan tadi masuk syurga dulu daripada Sayyidina Fatimah sebab dia jaga suami dia. Allahumma salli ala Muhammad. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, benda ni adalah diberi perhatian oleh semua para isteri. Bila seorang tu kata, aku terima nikahnya soalan Sayyidina Muhammad, maka resmilah seorang perempuan itu jadi milik seorang laki-laki, maka perjuangannya sampai mati. Aku nak ambil hati suami. Aku nak duduk di hati suami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku nak ikut semua titah perintah suamiku. Waktu perempuan ni kalau nak kenal dia ahli syurga, dia ada 3 sifat. Iza amartaha ata'atka. Bila kamu suruh dia patuh pada kamu. Allahumma salli ala Sayyidina. Suruh apa pun, ya bang. Betul orang perempuan ni, jaga. Jangan cari orang perempuan yang kadang-kadang ni, orang nak tengok isteri ni, orang tengok rupa je. Tak ada senang. Ada orang perempuan, dia merajai suami. Suami kalah dengan dia. Menang dia. Tu susah masuk syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Susah masuk syurga. Tapi kalau dia ikut suami, tak bantah, tu mudah masuk syurga. Okey. Idza amartaha ata'atka. Kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kamu suruh dia patuh pada kamu.
Idza nazarta ilaiha sarratka. Bila kamu tengok pada dia, kamu rasa gembira. Sallallahu alaihi wasallam. Serabut, tengok muka isteri, hilang serabut. Itu calon masuk syurga. Kalau yang kita lihat tu mak kita akan masuk syurga. Yang kita tengok tu ialah kakak kita, dia akan masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina. Orang perempuan ni dia kena menceriakan suami. Dia kena bagi suami suka tengok dia. Bukan sebab tu Nabi kita SAW ajar, kalau Nabi kita balik daripada musafir, Nabi kan singgah di masjid dulu. Nabi kita bersembahyang di masjid, Rasulullah SAW Muhammad. Di antara tujuannya supaya sampai kepada isteri-isteri Nabi, Nabi dah sampai. Hikmahnya, mereka akan bersiap untuk sambut Rasulullah. Pernah dah tengok satu iklan dulu ni. Abang dah balik. Tengok satu iklan dulu. Abang dia tu balik pada Musa dah sampai di airport dah. Abang dah balik. Isteri dia pun kelang kabut siap-siap nak sambut suami dia. Kalau macam kita ni, Rasulullah SAW Muhammad, sampai di rumah, Assalamualaikum. Bini buka pintu, gajah mata. Sergum kepala rambut pula tu. Rambut tu dia berserak sana sini. Jadi eloknya, nak balik tu, telefonnya abang nak balik ni, abang dah ada di Penang ni. Bagi isteri tu, supaya elok sambut suami. Kira-kiranya, masalah Sayyidina Muhammad, cara dia bersiap tu macam Mak Datin lah. Faham tak? Bangkit seri dia tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sepatutnya macam tu. Jadi wanita tadi jadi pedoman kepada umat Muhammad. Bahwasanya begitulah cara untuk menjadi pilihan Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian yang 3 alamat wanita salihah, idza ghibta anha hafazat. Bila kamu tak ada, dia jaga diri dia. Hafazat an nafsiha wa malika. Dia jaga diri kamu, jaga harta kamu. Maruah dia jaga. Bila kamu tak ada, jadi dia masalah Sayyidina Mak jaga maruah diri dia. Ada orang bila suami dia tak ada, mula dia telefon orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi orang perempuan ni jaga maruah diri dia. Lepas tu jaga harta suami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka 3 sifat ini ialah sifat yang melayakkan seseorang laki-laki itu melihat isterinya bakal menghuni syurga bersama-sama dengan dia. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Maka orang perempuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ni, maka ambillah perhatian bahawa letakkan diri bertempat di hati suami. Sebab itu anak-anak perempuan ni wajar dan wajib dididik sebagai bakal-bakal orang yang akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu Muhammad. Kalau Tuhan jodohkan esok dengan siapa-siapa, di hati kita semat, aku nak berjuang duduk di hati suami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak perempuan ni, jadi jadikan diri antum dan semua sebagai anak-anak yang soleh, yang jaga tahajud, jaga qiyamul lail, jaga selawat, jaga Al-Quran. Bentuk diri jadi wanita soleh. Kamu akan mendapat laki-laki yang soleh, suami yang soleh esok insya-Allah. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jaga keluarga kita. Jangan berhubung laki-laki perempuan. Nanti kamu rosakkan zuriat kamu esok. No, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Na'udzubillah. Sebab tu nak kahwin esok kena bertobat. Ada dosa hak telah dibuat. Kita tak mau dengan sebab dosa kita, hak kita waktu kita tak kahwin ni, dia bawa sampai kita kahwin esok, dia merosakkan zuriat kita. Tu jaga bagi Allah. Kalau pengalaman Ustaz, walaupun bertunang, tapi
Hantar sorat pun ustaz ustazah lagi. Di Mesir dulu orang lelaki, orang perempuan panggil, orang lelaki dia panggil ustaz, perempuan dia panggil ustazah. Itu cara kami bermuamalah di Mesir. Sampai Mesir, orang panggil ustaz. Ustaz apa aku ni baru sampai Mesir. Tak passion di Mesir ni. Lelaki-lelaki orang panggil ustaz, perempuan panggil ustazah. Allah selamat. Itu cara kami di Mesir tu untuk menjaga muruah, maruah diri. Waktu kahwin tu panggil ustaz salah lagi. Allah selamat. Jaga. Tak mau satu pun ungkapan keluar daripada nafsu. Sebab kami nak melahirkan zuriat yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan kita sendiri merosakkan zuriat kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga pasangan kita, anak kita kahwin tu. Bukan kita yang merosakkan dia. Bila dia rosak, nanti rosak zuriat kita. Na'udzubillah min dzalik. Takut. Takut. Ada satu orang kawan. Dia ni setiap berita ni kan dia ada muzik. Berita perdana ada muzik. Satu masa Bismillahirrahmanirrahim. Tengok berita. Muzik. Dia bangkit menari. Macam mana boleh menari tengok berita? Muzik berita. Lepas tu dapat anak seorang. Dapat anak. Bila anak tu besar dalam 2 tahun, 3 tahun tu besar, tak ada seorang. Ataupun tak tahulah berapa umur anak tu, tapi tu dia cerita ke kami. Berita tu juga ada muzik. Anak tu bangkit menari. Dia nangis. Sebab dia buat anak tu Tuhan tunjuk. Kita nak macam tu lah. Na'udzubillah. Kalau kita nak zuriat kita baik, jadi baik. Bertaubat daripada hal lepas-lepas. Ini hukuman Allah. Sebab itu, Saudara Sayyidina Muhammad jaga dosa sebelum kami. Jaga dosa sebelum kami. Sebab tujuan daripada perkahwinan ialah untuk melahirkan zuriat yang Nabi kita banggakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tujuannya. Jadi subhanallah, Saudara Sayyidina Muhammad, maka anak-anak yang depan Ustaz ni, banin dan banat, jaga diri bergelok. Jangan rosakkan hati kita. Jangan rosakkan zuriat kita. Kita nak lahirkan zuriat yang baik-baik. Kita nak lahirkan zuriat kita, anak-anak yang bakal jadi ulama. Kita nak zuriat kita, anak-anak yang bakal jadi awliya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau ustaz anak-anak ni, waktu ustazah mengandung, ustaz akan khatam Quran 3 kali. Ustaz 3 kali, ustaz pun 3 kali. Ustaz Midi tu, dia lahir waktu ustaz sedang baca Al-Quran. Dia keluar, duduk dalam bilik salin, ustaz duduk baca Quran. Dia keluar dengan iringan Al-Quran. Mana? Siapa yang didik? Didik ni bukan keluar daripada perut mak baru didik, dalam perut mak didik. Ustaz selalu waktu mana ustazah mengandung tu, balik waktu bila pun, balik masjid ke, balik pada mana, tak tangan atas perut, Al-Fatihah, hadiah pada Rasulullah. Tu niatlah tanganku jadilah anak aku anak yang soleh, ulama lagi cerdik. Ustaz minta 4 perkara. Bila anak aku anak-anak yang soleh, ulama lagi cerdik. Tu permintaan. Jadi subhanallah, tapi mesti mula tangan kita tu. Mula tangan kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jadilah orang-orang yang soleh. Ni ada pemirsa ni. Jadi orang soleh. Hak belakang jadi anak-anak yang soleh. Baik. Anak-anak ni kalau dia baik, dia akan jadi penyejuk mata hati kita. Kalau dia buruk, na'udzubillah, minta Allah lindung kita, insya-Allah. Jadi saya ingat setakat tu dulu,
Satu akibat daripada Isra' Mi'raj, iaitu orang perempuan diperlihatkan oleh Rasulullah, ramai menghuni neraka. Jadi bila mana kita dengar hadis ni, jadi kita jadikan kita semua ialah yang tak termasuk dalam yang Nabi tengok ramai umatnya yang neraka itu adalah orang perempuan. Moga-moga insya-Allah sahabat Sayyidina Muhammad, Allah sentiasa merahmati kita semua dan mendorong kita semua untuk sentiasa menjalani jalan untuk masuk ke syurga dan mengelak diri daripada neraka Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Moga-moga kita semua tak tersenarai dalam senarai yang akan masuk neraka. Insya-Allah. Moga-moga kita semua tersenarai dalam senarai yang Allah telah tulis akan masuk ke syurga. Moga-moga kita semua jadi seperti Sayyidina Abu Bakar yang namanya berada di semua pintu-pintu syurga. Makna dia boleh masuk pintu syurga mana yang dia nak insya-Allah. Moga-moga insya-Allah kita semua ni nama kita ada di semua pintu-pintu syurga. Untuk mana masuk pun akan masuk syurga juga insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih kepada Ustaz Azhan yang bagi ruang pada kita pada malam ini untuk kita bercakap satu aspek yang berkaitan dengan bagaimana untuk menyelamatkan diri daripada kita dimasukkan ke dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah. Allahu a'lam. Ya Ustaz. Ya, terima kasih Fadil Tuan Guru Syekh Muhammad Zainal Asri Ramli atas perkongsian mutiara ilmu yang dicurahkan kepada kita pada malam ini. Untuk makluman Tuan Guru Syekh Zainal Asri, tuan-tuan perempuan sidang penonton sekalian, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada malam ini, suka untuk saya umumkan beberapa perkara berkaitan dengan kompleks Tarbiyah Ratul Jannah Kota Raja Ipoh, Perak, iaitu Ma'had Peninggalan Almarhum Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz, di mana kita menganjurkan program-program majlis ilmu dan kita persiapan untuk menyambut pengambilan pelajar warga emas muslimat. Bagi yang berminat untuk menyertai, bolehlah hubungi pihak kami di nombor telefon yang tertera. Dan untuk maklumat juga, kita punya rumah wakaf hampir siap sepenuhnya, tapi masih berbaki pembayaran pada kontraktor hampir 130,000 lagi. Cuma ada kerja-kerja besi yang belum disiapkan, iaitu kabinet dapur, jeriji besi pintu dan tingkap, dan pagar koridor dan pemegang tangga. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan dapat dijelaskan dalam tempoh seberapa segera. Jadi kita mohon para dermawan yang ingin menginfak sumbangan derma, wakaf, zakat, amatlah dialu-alukan insya-Allah, dan juga membantu kami dalam program dana pembangunan dan aktiviti dakwah dijalankan di sini insya-Allah. Itu sikit masa dalam 2-3 minit untuk kita minta Tuan Guru kita untuk menyampaikan sikit taujihat kaitan dengan infak ini untuk kompleks Tarbiyah Ratul Jannah Kota Raja Ipoh. Silakan. InsyaAllah seperti mana yang telah diumumkan tadi oleh Ustaz Azhan, marilah kita pakat tolong merealisasikan supaya pembangunan di Kota Raja akan lebih sempurna insya-Allah. Lebih-lebih lagi permintaan yang begitu tinggi warga emas untuk berada di anjung husnul khatimah. Insya-Allah moga-moga dengan sumbangan infak yang tuan-tuan bagi kepada Kota Raja, insya-Allah akan menjadi satu yang merealisasikan kita telah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang telah tolong-menolong dalam perkara yang baik, tolong dalam perkara takwa insya-Allah. Mudah-mudahan dengan niat-niat ikhlas yang kita sumbangkan akan menjadi wakaf, akan menjadi sumbangan yang berkekalan, yang akan menjadikan kita orang yang kaya raya di negeri akhirat esok insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kabul, Allah mudahkan Ustaz Azhan untuk membangunkan satu pusat pendidikan dan pengajian untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga gaya Ustaz insya-Allah. Ya, insya-Allah Syekh dapat kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwata al-ardha bi nuri syamsika abadan bi rahmatika amin. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbana tamina bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbana tamina bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbana tamina bil khair.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih pada Tuan Guru, tuan-tuan, sidang penonton sekalian. Pada hari Khamis ini kita akan bersiaran lagi bersama Syekh Abdul Karim Omar Al-Maki, insya-Allah, Imam Masjid Negeri Shah Alam dalam program Malaysia Bermunajat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ادفعنا الغلاء والبلاء والوباء في الدنيا خاصة في بلدنا ماليزيا. اللهم ادفعنا الغلاء والبلاء والوباء في الدنيا خاصة في بلدنا ماليزيا. Ya Allah, lindungilah kami dari segala wabak dan bencana. Dengan ribuan dosa ku pinta belas kasih-Mu, Ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal-bala wal-waba fi dunya khassa fi baladina Malaysia. Allahumma dafa'na al-ghala wal-bala wal-waba في الدنيا خاصة في بلدنا ماليزيا.